الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونويت ما نوى به مشايخنا في الله أجمعين. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita sambung lagi pembacaan kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti baru ni pada hadis yang ke-35 tak? Betul? Betul, Ustaz. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadikumul muttasil ila al-imam Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala an Anas bin Malik anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa aqimis salata li dzikri. Wa aqim indakum wa aqim itu. Naam. Naam Maulana. Qala radhiyallahu anhu an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal akan suatu sembahyang, falyusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia sembahyang akan solat yang tertinggal itu, apa yang dia lupa itu, idza dzakaraha, apabila dia mengingati akan dia. La kaffarata laha illa dzalika, tidak ada kifarat, tidak ada pengganti, tidak ada penghapus bagi salat yang terlupa itu melainkan demikian itu. Mana sembahyang yang ditinggalkan itu tidak ada kifarat melainkannya untuk melainkan disembahyangkan semula ataupun disembahyangkan dia. Aqimis salata li dzikri, atau wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah ni hujung ayat Al-Quran, hendaklah engkau mendirikan sembahyang demi mengingati aku. Baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang tuntutan sembahyang apabila seseorang itu lupa. Yang mana lupa itu perkara yang menggugurkan taklif. Selagi mana kita lupa, kita ghairu mukallaf. Kita tidak mukallaf. Sehinggalah apabila kita ingat balik, maka kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kita dituntut kembali sembahyang dengan taklif ataupun dengan khitab yang pertama. Baik, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Macam mana tentang orang yang sengaja tinggal? Jadi kata ulama, qiyas aulawi, kalau orang yang lupa sembahyang fardu ataupun terlupa sembahyang sunat yang berwaktu, maka dia dituntut mengqadakan dia. Sembahyang sunat yang berwaktu, contoh sembahyang duha. Sembahyang duha tertinggal, sunat ditinggal. Mana sunat diqadakan dia. Sunat diqada, contohnya tertinggal hari ni buat esok, tapi hari ni boleh buat lagi insya-Allah. Kalau tak insya-Allah boleh buat lagi. Tapi kalau apa dia ni sembahyang witir semalam. Sembahyang witir semalam boleh qada esok. Malam lepas isyak juga. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka la kaffarata lahu illa dhalik.
Baik, kalau sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja, maka secara lebih aula lagi diqadakan dia. La kafarata la illa dhalik. Maka tidak ada kifarat bagi sembahyang yang ditinggalkan itu ataupun sembahyang yang terlupa itu, mereka demikian. Daripada sini ada masalah yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, disebut dalam kitab fiqh, masalah qada sembahyang ataupun sembahyang orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita tengok daripada zahir hadis ini, maka orang yang meninggal sembahyang, orang meninggal dunia dan tidak sembahyang ataupun meninggalkan sembahyang ataupun ada, maka mesti diqada dengan sembahyang jugalah. La kafarata lahu illa dhalik. Sebab tidak ada kifarat bagi sembahyang itu, mereka sembahyang. Baik, adakah boleh orang lain? Maka dikiaskan dengan puasa. Shama anhu waliyuhu, ataupun keluarganya boleh puasa, maka dikiaskan dengan puasa, maka sembahyang juga boleh dilakukan oleh walinya ataupun keluarganya. Baik, kalau orang lain boleh tak? Boleh tak? Kata ulama tidak semestinya keluarga dia sendiri yang buat untuk qada sembahyang. Adapun fidyah sembahyang, kita buat fidyah sembahyang itu kita taklid Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dan satu amalan Al-Imam Sulki rahimahullahu taala yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kalau kita baca kitab Fathul Mu'in tu, dalam hasyiah yang I'anatul Talibin tu, dia naqal daripada hasyiah Durrul Muhtar daripada apa dia ni, kitab Hanafi, tentang kaifiat apa dia ni, kita fidyah sembahyang ataupun kita bayar kifarat sembahyang tu dengan berah. Dia sebab apa, ada dasarnya sebab hutang lah. Sembahyang tu hutang juga, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, hutang mesti dibayar sebelum pusaka. Mana segala hutang piutang dibayar sebelum pusaka. Maksudnya sembahyang ni macam mana? Kalau dia ada harta, dia keluarkan fidyah untuk hartanya. Kalau ikut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi katanya ulama, Imam Sulki rahimahullahu taala, fa'alahu apabila ada keluarga yang meninggal dunia. Ya, Imam Sulki itu mujtahid dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi kata Tok Guru Haji Harun, siapa tu setengah daripada keluarganya tu? Siapa tu? Mak dia. Kata Tuan Guru Haji Harun, dia kata ibu dia meninggal dunia. Ibu kepada Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala. Aqimus salata lidzikri. Jadi hadis itu, ayat Quran itu dibaca oleh Nabi SAW. Kata Imam Syanwani rahimahullah, faedahnya dibacakan ayat itu ialah supaya kita tahu bahawa ayat itu tidak khusus pada Nabi Allah Musa AS, bahkan kepada kita juga umat Nabi Muhammad SAW. Fadal. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Wa ilayhi an Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'at al-Ansari summa al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salah farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'idin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala radhiyallahu ankum, ya, masalah radhiyallahu ankum ni dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adamis Sami'. Kita muqari tu ataupun mukri tu, dia baca radhiyallahu ankum tu amalan daripada para tabi'in sebenarnya. Para tabi'in mereka nak baca hadis ataupun mereka nak bacakan hadis pada ke atas muhaddis ataupun para sahabat, mereka mulakan dengan sebut radhiyallahu ankum. Jadi kalau ustaz biasanya dibalas oleh para sahabat tu, dia akan balas kalau ada orang nak baca hadis, ataupun apabila seorang pelajar nak baca hadis secara sard ataupun secara ard, maka dia mulakan majlis dengan radhiyallahu ankum. Jadi kita ni apabila dia doakan kepada guru lah, jadi kita ni mimbabil musyabahah saja, tasyabuh dengan mereka saja.
Kalau kita kira, ialah kita berharap diredai oleh Allah Ta'ala. Tapi kita menghidupkan sunnah para salaf radhiyallahu alaihim. Jadi kalau Ustaz Izzuddin tambah radhiyallahu ankum tu, anna tu saya tak ada peluang nak doa ya. Jadi balasannya daripada muhaddis kepada ataupun saya bukan muhaddis. Saya ni dibacakan hadis kepada saya. Jadi saya doa nak balas tu. Jadi kalau dah doa dah, tak ada lah peluang saya nak berdoa. Tak tahulah, tak mungkin Ustaz Izzuddin ada terima daripada guru mana-mana lah. Cuma saya belajarnya radhiyallahu ankum sajalah. Doa kepada guru, jadi guru pula mendoakan kepada murid. Radhiyallahu ankum. Jadi kita pun sebut wa ankum. Jadi ulama-ulama para habaib lah yang mengamalkan benda ni. Tapi sebenarnya benda ni disebut dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' kalangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Daripada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari daripada jaddu. Al-Madini daripada ayahnya annahu akhbarahu. Dia kata Abdurrahman bin Abdullah ibn Abi Sa'sa'ah. Baik, daripada bahawasanya ayahnya, siapa dia ayah dia? Abdurrahman bin Abdullah ibn Abi ayah dia tu Abdullah bin Abi Sa'sa'ah tu menceritakan kepada dia bahawasanya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada dia, kepada siapa? Kepada ayah dia. Inni araka tuhibbul ghanama. Sesungguhnya aku melihat akan dikau suka kepada apa dia ni? Kepada kambing. Kamu suka menternak kambing. Wal badiyah, ada kamu suka kepada pedusunan, mana tempat yang jauh daripada manusia, daripada rumah-rumah manusia. Al badiyah, mana tempat yang jauh daripada manusia. Memang itu satu kelaziman. Apabila kita nak menternak kambing, kita tak boleh duduk ternak kawasan rumah orang. Kalau kita nak menternak kambing ataupun nak memelihara kambing, memang mesti jauhkan daripada rumah orang ramai. Maka itu satu hajat yang berkait dengan kambing. Karena itulah disebut harta, sebaik-baik harta orang Islam pada akhir zaman itu adalah kambing. Kenapa kambing? Sebab kambing itu akan secara automatik menjauhkan kamu daripada masyarakat. Kambing itu akan menjauhkan kamu daripada masyarakat. Mana kamu boleh uzlah dengan kambing itu. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik. Apabila kamu berada di kambing kamu, di kawasan mana, di ladang kamu ataupun di tempat kamu menternak kambing, tak semestinya kamu ternak dalam kandang. Kamu bawa dia ke bukit, ada apa panggil? Istilah zaman sekarang dia panggil feedlot. Feedlot maknanya kita bawa kawasan yang diperuntuk kepada kita, kambing itu, lepaskan dia, au badiyatak, ataupun di pedusunan kamu, fa'azanta bis-salah, lalu kamu melaungkan azan dengan untuk sembahyang, walaupun seorang-seorang diri, disunatkan azan, farfa' sawtaka bin nida, maka hendaklah kamu mengangkat akan suaramu dengan panggilan, dengan azan. Mana kamu memanggil manusia dengan azan. Mengambil. Jadi hukum farfa' tu ialah hukumnya sunat. Sunat kita mengangkat suara. Azan tu sunat, mengangkat suara dengan azan pun sunat. Walaupun kita nak sembahyang suara diri. Azan pun sunat, qamat pun sunat. Dalam waktu kau, apa waktu kau? Lepas pada waktu pun tak ada masalah. Lepas pada waktu mana, pada contohnya ada kuliah maghrib, kita pun terlajak sampai masuk pada waktu isyak, lepas pada isyak. Sunat juga kita azan. Walaupun sudah berlarutan waktu. Bukan kata qamat saja tak semayat, tak ada qabliyah. Qabliyah tak ada masalah. Boleh buat lepas isyak. Allah. Tapi sunat azan tu jangan ditinggalkan. Saya boleh satu faedah daripada seorang ustazah. Bagus juga. Dia kata kalau kita contohnya masjid, kalau tak azan dah. Kalau tak azan masjid bila masuk waktu tak azan. Tak azan, dia terus qamat.
Maka kalau ada sekeliling Kelalang itu ada orang bukan Islam, tak dengar azan. Mana dakwah tu, ada dakwah tu tamah tu tidak sampai kepada mereka. Dia kata tidak sampai dakwah tu tamah itu kepada orang-orang bukan Islam di sekeliling Kelalang tu. Jadi sebenarnya melaungkan azan tu syiar Islam. Syiar daripada syiar Islam. Lebih-lebih lagi kalau kawasan keliling Kelalang kita ada orang bukan Islam, maka cara kita azan itu ialah kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Fa innahu, kenapa kamu kena angkat suara? Kerana fa innal hala wa sya'na, kerana urusannya, keadaannya, la yasma'u mada sautil muadzini, tidak mendengar akan kadar ataupun jarak suara atau gema suara orang muazzin itu, sejauh mana jarak radius suara itu pergi, tidak mendengar akan suara muazzin itu oleh jin, mana makhluk yang kita tak nampak, wala insun, ataupun manusia, wala syai'un, ataupun sesuatu. Semua benda tu tidak mendengar. Mana air ke batu ke, bila dia dengar, dalam satu riwayat lain, min insin wala min hajarin wala madarin. Dengan batu, dengan tanah, semuanya akan menjadi saksi. Illa syahida lahu yaumal qiyamah. Jadi bila sebut jin tu termasuk syaitan. Iblis. Syaitan iblis kalau ada kawasan tu sebab syaitan tu daripada jin, maka dia akan lari juga. Dia akan lari sebab apa? Sebab dia dengar. Itu antara sebab syaitan lari apabila azan itu kedengaran. Syaitan akan lari apabila azan apa? Sebab dia akan jadi saksi kebaikan. Dia itu syaitan terpaksa jadi saksi kebaikan bagi orang beriman. Jadi ini fadilatnya. Mana semua makhluk-makhluk dalam jarak sejauh mana suara kita pergi, ke belah kanan, ke belah kiri, belah atas pun, sejauh mana naik ke atas tu suara kita, sejauh mana pergi, maka segala makhluk yang ada tu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar akan dia daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sami'tuhu tu isyarat pada mana? Isyarat sami'tuhu tu. Hu tu kembali kepada mana? Jadi berselisihlah ulama. Jadi ada setengah ulama, al-imam, dia kata al-imam, dia boleh tengok dalam syarah tu beberapa orang ulama yang berpendapat bahawasanya bermula daripada inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Mana daripada awal lagi. Daripada awal perkataan Abu Sa'id itu sampai ke akhir itu dia dengar daripada Nabi belaka sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi pernah mengatakan perkara yang sama kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah. Boleh. Fadal, ada satu apa dia nak sebut sana? Teringat. Masalah syahidalah wala syai'un itu. Wala syai'un, semua perkara itu menjadi saksi. Adakah semua perkara mendengar? Adakah semua perkara mendengar? Jadi kalau kita tengok, adakah benda-benda sekeliling kita ni ada idrak? Contohnya kita kata laptop ataupun meja kita ni, adakah dia ada reaksi dengan kita? Jawapannya ada. Dia ada reaksi dengan apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan. Reaksi itu bukan tengok dalam ilmu fizik saja. Tapi maknanya dia tu ada idrak dengan apa yang kita buat dari sisi dia. Sebab itulah masyhur di kalangan ulama-ulama Azhar, saya dengar ni daripada Syekh Ahmad At-Tayyib, hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada beliau, amin. Kata Syekh Ahmad Tayyib, dia kata, dia beritahu tu saya ingat tu masa tu dia tuju kepada saya rasanya. Dia kata setiap tiang di kuliah Usuluddin itu penuh dengan ilmu. Kullu ustuwanatin ataupun ustiwanatin min asatin Usuluddin malian ilm. Penuh dengan ilmu. Kalam alal haqiqah atau alal majaz. Alal ithnin.
Boleh kedua-duanya. Mengaji mantik macam tu. Jadi dia kata setiap tiang kuliah Usuluddin tu ada penuh dengan ilmu. Biarlah dia tanya kuliah apa? Kuliah Usuluddin. Orang kata setiap kuliah Usuluddin tu, setiap tiang tu. Ya mungkin maksud arkan Usuluddin tu ialah asatizah dia, bukan asatid. Tapi di sisi ulama Azhar ada Syekhul Amud. Syekhul Amud. Dia kata kalau kamu tak mampu berjumpa dengan Syekhul Amud, belajar dah duduk kat tiang tu. Duduk kat tiang tu banyak dah ulama-ulama duduk di tiang-tiang Masjid Azhar tu. Maknanya mereka juga sudah merakamkan. Saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Abu Abdul Halim ni, Ustaz Zulkifli Ismail Baitul Qurra, hafizahullah. Dia kata ada seorang orang balik belajar di Mekah, mengajar di tempat kita lah. Mengajar, dia nak panggil orang kampung dia buat balasah, baca kitab. Jadi orang kampung tak semari. Orang kampung tak saya belajar dengan dia. Dia pun kata dia ni balik mengaji jauh-jauh, tapi orang kampung tak saya belajar dengan dia. Akhirnya, dia pun baca lah kitab seorang-seorang, baca kitab atas balasah tu. Baca tak silap, baca Mata Ajrumiyah. Tak ada orang dengar. Ada kambing seekor. Ada kambing seekor di bawah balasah tu. Dia terus kat baca tu, siapa khatam. Baca, tak ada orang mari dengar. Orang kampung dia. Ni Ustaz Azhar tahu kali. Kampung madrasah mana ni. Jadi apabila selesai baca tu, dia kata tak apalah. Kita buat kotak kitab ni, kita sembelih kambing. Jadi, dia pun panggil lah orang kampung, kita nak sembelih kambing. Bila panggil tu kan, orang suka orang kampung nak makan ni. Biar ngaji dek pun. Maka dia sembelih di lapah. Bila di lapah tu, di kulit, di belulan tu ada tulis Mata Ajrumiyah. Ada Mata Ajrumiyah di kulit belulan kambing tu. Wallahu alam cerita tu. Kira sanak tu daripada Ustaz Zulkifli bin Ismail, ayahnya Abdul Halim. Abu Abdul Halim dalam buku dia. Hafizahullah taala. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhal. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa ankum. وبه إليه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستقبلوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Hadis yang ke-37 diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas." Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan, ma fin nida. Ai ma fin nida minal ajr. Apa yang ada di dalam azan itu daripada ay minal ajri, daripada ganjaran, wasaffil awal ay wa ma fi saff minal ajri, dan ganjaran pada saf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapati, mana tidak boleh nak mendapatkan kelebihan itu, illa an yastahimu alaih, melainkan mereka itu mencabut undi ataupun mengambil giliran ke atasnya, lastahamu, nescaya mereka akan mencabut undi. Mana kalau mereka tahu betapa besarnya, kalau gitu kena mencabut undi lah. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, dan kalaulah mereka mengetahui, mana manusia itu tahu apa yang ada dalam at-tahjir. At-tahjir itu asalnya sembahyang zuhur pada awal waktu. Sini maksudnya sembahyang pada awal waktu, tak kira lah sembahyang zuhur ke sembahyang mana-mana pun. Kalaulah mereka tahu kelebihan sembahyang awal waktu, lastabaqu ilaihi, nescaya mereka akan berlumba-lumba. Dalam nuskah yang dibaca tadi, lastaqbalu ilah, mereka akan menghadap diri kepadanya. Sama lah tu. Mana mereka akan bersungguh-sungguh tampil ke depan untuk sembahyang pada awal waktu.
Walau ya'lamuna ma fil atamati, dan sekiranya mereka tahu apa yang pada atamah, maksud sembahyang isyak, wal subhi, dan juga sembahyang subuh, la atauhuma, nescaya mereka akan tahu, mereka akan mendatangi kedua-duanya, walau habwan, walaupun terpaksa merangkak ataupun terpaksa mengesok, mana berjalan dengan punggung dulu, mana walaupun tak boleh buat apa-apa dah, mereka akan datang juga. Maknanya orang walaupun tak mampu dah nak berjalan cara biasa, tapi kalau mereka tahu kelebihannya, maka mereka akan datang. Baik. Yang tak pergi juga tu pasal apa? Dan Nabi kita SAW sudah beritahu. Dua lah. Pertamanya, kalau orang tanya dua. Adakah Nabi dah beritahu, tapi Nabi tahu secara ijma' tak? Nabi tak sebut pahalanya kamu boleh masuk syurga lalu. Ya, kalau pahala tahu pun, kalau tak dha'ful yakin, maka amalan itu mengikut yakin. Kata Al-Habib Abu Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah, amalan seseorang itu mengikut kadar keyakinan dia. Kalau dia yakin, maka sungguhlah dia. Kalau dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, maka mereka akan berebut untuk azan. Tapi tak ada berebut pun. Dia tak berebut lah. Sekarang ni payah nak cari muazzin pun payah. Imam lagi payah. Imam dengan muazzin tu sangat payah dah. Imam dengan muazzin pun dah payah dah. Lau ya'lamun nasu ma fil mida. Pun begitu, muazzin ini sunatnya seorang saja. Seorang saja yang sunatkan azan. Lepas tu macam mana orang lain nak dapat fadilat tu? Nak dapat fadilat yang begitu besar tu? Nak berebut tak boleh dah. Sebab afdalnya seorang ataupun dua orang saja satu muazzin, satu masjid. Maka kata guru kita Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala wa nafa'ana bih, kata beliau, fadilat tu akan dapat kepada orang yang jawab azan. Orang azan kita jawab, maka kita memperiyakan apa yang dikatakan oleh muazzin, maka kita dapat pahala seperti dia. Seperti, tak kurang pun insya-Allah. Mana menjawab azan ataupun raddul muazzin itu sangat besar darjat dia. Maka tapi kenapa tak bersungguh juga tu? Jawapannya kepada hati kita, yakin ke tidak? Lemah keyakinan kita terhadap apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, menyebabkan kita tidak bersungguh pada azan dan juga tidak bersungguh pada jawab azan. Kalau adalah hadis yang dhaif pun menakutkan juga. Barang siapa yang bercakap ketika azan, maka akan dicabut imannya. Jadi kita kata, kita tanggungkan hadis tu kepada orang yang mempersenda-sendakan azan ataupun tidak memperendahkan azan. Mana jangan bercakap ketika azan. Ataupun bahkan katanya Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah, dalam thabat dia, antara wasiat dia ialah melazim untuk jaga iman, ialah kita mesti melazimi menjawab azan. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab sahabat dia Hadil Murid ila Turuqil Asanid. Qala law ya'lamun nasu ma fin nida. Kalaulah manusia mengetahui apa yang ada dalam ganjaran azan itu, wasafil awal, dan saf yang pertama. Sekarang saf tak penuh, orang tak berani masuk dalam ni. Kalau orang tanya pasal apa tak penuh tu, dha'fil yaqin. Jawapan lain tak ada setakat ni. Min dha'fil yaqin. Bukan saya sebut tu, saya je baca ya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardah. Benda tu kena kepada kita sendiri juga. Dah berani sangat masuklah, isikanlah saf tu. Iyalah tak yakin pasal apa. Takut belakalah hubud dunia wa karahiyatul maut tu. Kalau takut Covid, memang tak berani juga. Ataupun hubud dunia takut kena denda. Mana kembali kepada dha'ful yaqin. Dha'ful yaqin. Ala kulli, cuma ada seorang orang yang kita kenali, dia kata kadang-kadang kena semaya juga jarak tu. Kenapa semaya jarak tu? Kenapa tak dirapat kesah walaupun kita yakin tu pun. Kita yakin dengan kelebihan tu. Kita yakin bahawasanya insya-Allah kalau kita kena Covid pun mati syahid. Dengan sebab kita sembahyang tu contohnya, kita yakin tu. Tapi kita sembahyang jarak juga. Pasal apa? Sebab
Dia kata kerana bimbang, takut kalau tidak dirosakkan perahu tu, maka akan dirampah perahu tu. Faham tak? Kalau tidak dirosakkan perahu tu, akan dirampah ke tu perahu tu. Seperti Khidir alaihi salam rosakkan perahu tu. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu rosakkan perahu tu? Makana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kerana di belakang ataupun di hadapan mereka itu ada raja yang akan merampas semua safinah yang baik, yang elok-elok. Faham tak? Faham tak? Jadi untuk menjaga kelangsungan sembahyang, maka dibuat sembahyang dengan lagu tu. Dibuat juga sembahyang dengan lagu. Tapi maaflah kita kata, sebab Nabi kita SAW sebut, bila kita menjarakkan saf, mana akan adalah juga perselisihan dalam hati-hati kita. Itu kita kena yakinlah dengan apa disebut oleh Nabi SAW. Thumma lam yajidu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang lain itu sajalah dah. Masyayikh belakang ni. Fadhal. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa ankum. وبه إليه قال عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Baik, daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Abu Qatadah, ketika mana kami sedang bersembahyang, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabatar rijal. Idh lil mufajaah, ketika itu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendengar bunyi jalabah. Jalabah ini maksudnya bunyi yang terhasil dengan gerak-geri hiruk pikuk manusia berjalan. Kalau guru kita Al-Fadhil Ustaz apa dia ni? Ustaz Ridauddin hafizahullah, dia umpamakan jalan bunyi ketika mana orang berjalan pakai jubah. Susah. Jadi ramai, bukan seorang dua, ar-rijal. Ada lelaki-lelaki yang bertergopoh-gopoh masuk dalam masjid berjalan, dan bunyi pergerakan mereka itu didengar oleh orang sembahyang. Sebab gopoh-gopohnya mereka tu masuk sembahyang. Mungkin mereka berlari, mungkin mereka terkejar, maka berkejaran mereka itu bukan saja menghilangkan khusyuk mereka, mengganggu juga orang tengah sembahyang. Qala falamma shalla, maka tatkala mana selesai baginda solat, qala ma sya'nukum, ma sya'nukum, apa urusan kamu, apa hal kamu ni bising sangat? Qalu istajalna ila shalah, kami ni nak bersegera sembahyang lah Rasulullah, kami cepat-cepat nak masuk sembahyang, mana kami segera nak masuk sembahyang. Qala fala taf'alu, jangan bersegera, mana jangan kamu bergopoh-gopoh, jangan terburu-buru nak sembahyang. Relax, ni bagus ni. Ni dah amal sok dah ni. Fala tasta'jil, fala taf'alu. Ni sebab buat Mesir lebih lagi. Dan juga orang-orang duduk Mesir lama pun pengaruh juga ni. Dia kata sebab lama sangat duduk Mesir. Mesir qamat lewat. Qamatnya 10 minit, 15 minit. Jadi kita alhamdulillah sempat makan nasi dulu. Lepas pada azan. Sempat makan nasi dulu. Lepas pada tu baru turun sembahyang. Sempat sembahyang sunat lagi. Masjid pula dekat-dekat Mesir tu. Turun masjid jalan 2 lakar siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila balik Malaysia ustaz pergi lewat masjid. Ustaz ya pergi lewat masjid. Tu pukulan berat juga tu ustaz. Taklah saya pukul tu sebab saya tengok Mesir berlaku dah ni. Kebanyakan lah. Walaupun Ustaz Azam tu dia duduk sekejap yang Mesir pun, tapi alhamdulillahirabbil alamin dia tahulah apa yang saya sebut ni. Jadi terpengaruh. Jadi maksudnya apa? Ustaz saya bukan nak lambat-lambat ustaz. Saya beramal dengan hadis ni sebenarnya. Ni orang Mesir. Inilah hadis saya ni, fala taf'alu. Nabi larang tu.
Makruh. Makruh betul apa? Nabi juga ajar pada kita supaya berada di masjid sebelum azan tu. Nabi juga ajar tu. Kena upgrade lah sikit. Ustaz sekarang tak guna dah bahasa upgrade ni, guna bahasa update. Update. Baik, idza ataitum shalah, apabila kamu mendatangi sembahyang, fa'alaikum ay ilzamu as-sakinah. Mana hendaklah kamu lazimlah kata kamu lizaman alaikum bis sakinah. Satu kelaziman kamu dengan tenang. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Baik. Fama adraktum fasallu. Maka apa yang kamu dapat daripada sembahyang itu, kamu dapat berapa rakaat apa tak ada kisahlah. Dapat akad takbir sebelum salam. Tak apalah, itulah yang kamu dapat. Wama fatakum fatimu. Dan apa yang luput daripada kamu, maka kamu sempurnakan. Mana kamu sempurnakan secara bersendirian selepas daripada itu. Tapi yang berlaku juga, kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri, saya dengar secara langsung daripada beliau rasanya. Habib Salim Asy-Syatiri, dia kata ada berlaku. Orang yang belajar, tak tahu dia bukan belajar, dia baca buku. Dia kata baca buku apa dah, Minhajul Muslim ke apa. Baca buku Minhajul Muslim, dia pergi sembahyang. Baca hadis ni lah. Jadi bila baca hadis ni, dia sembahyang, pergi sembahyang lewat. Tak sempat masbuk dengan imam mungkin beberapa rakaat. Sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam bagi salam, dia bagi salam juga. Bila dia bagi salam juga. Dia baru 3 rakaat. Dia bangun pula sembahyang sendiri seorang, 1 rakaat. Wa fatakum fatimu. Dia kata ni berlaku tak berlaku tempat kita sebab kita tak faham bahasa Arab. Ni orang baca hadis, lepas tu dia faham kepala otak dia. Sudah sembahyang, dia bagi salam sama imam, dia sambung pula sendiri. Buat sembahyang 1 rakaat lagi. Tu sebab tidak berguru, baca kitab seorang-seorang. Fasallu wa ma fatakum fa'timu. Dan apa yang telah keluputan bagi kamu tu, kamu sempurnakan. Mana sambung terus ya. Sambung terus. Sambung. Fadal. Iqra' ya sayyidi. Ustaz dia lain. Radhiyallahu ta'ala ankum. Angkom. Lain tak Wa clear. bihi ilaihi qala an Abi Qatadah qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin orang lain kena baca kot. Tak dengar. وعن أبي قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. وعليكم السكينة والوقار. قال عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. Apabila didirikan sembahyang, telah diiqamatkan sembahyang, maka janganlah kamu para sahabat bangun sehinggalah kamu melihat akan aku. Mana ketika kamu melihat akan aku, barulah kamu bangun untuk sembahyang. Wa alaikum bis sakinati wa alaikumus sakinatu, dan lazimlah kata kamu dengan tenang dan juga waqar. Waqar ni boleh terjemah sebagai wibawa. Tapi sini kata Imam Nawawi rahimahullah, makna hai'ah. Ketenangan dari segi hai'ah kita. Sakinah tu tenang dari segi suara, dari segi gerak-geri. Adapun waqar tu tenang dari segi keadaan kita pada diri kita. Waqar dengan sakinah tu hampir dekat sekali makna dia. Baik, sekarang ni qamat. Bilakah sunatnya seorang itu qamat? Jadi kata kembali, untuk nak faham hadis ni kita kena tengok dengan bigger frame. Dengan frame yang lebih besar. Ni saya dapat daripada seorang nama pensyarah di UIA tu, Ustaz Ammar Abu Laith. Nama apa Ustaz tu? Ustaz Ammar? Tidak. Abu Laith. Abu Laith, nama penuh dia?
Saya tak ingat dia ngajar Sahih Bukhari tak atas masjid kita ni. Atas masjid apa? Masjid jual air. Masjid tak. Oh, tapi tak pernah jumpa dengan dia. Dengar nama ya. Dengar daripada Tak, Ustaz Amal kot sebenarnya. Cuma baca buku dia. tak rajin, rajin dengar kita lah. Tak kata ikut benar-benar tak. Tak nak buat dalam buku dia sebut antara cara nak faham hadis Nabi ni tengok al-bu'dul zamani dengan al-bu'dul makani. Cara dia bagus juga cara dia tu. Nak faham sesuatu benda. Baik, macam mana benda ni dibuat pada zaman Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis, Sayyidina Bilal bin Rabah apabila dia azan, bila dia azan masuk waktu, apabila dia azan masuk waktu, apabila masuk waktu, Bilal akan pergi ke depan hujrah baginda Nabi SAW, pergi kepada hujrah baginda SAW, dan baginda Bilal akan seru, as-salata as-salata ya Rasulullah. Nabi duduk dalam rumah ataupun dalam kamar baginda SAW, di rumah mana-mana isteri baginda, maka Bilal akan pergi lepas pada azan tu, lepas pada sembahyang sunat, Bilal akan pergi. Biasanya Bilal akan tunggu depan rumah tu sehinggalah Nabi selesai sembahyang sunat dalam rumah. Nabi kita SAW selesai sembahyang sunat dalam rumah. Apabila Nabi nak keluar ataupun Bilal tengok Nabi sudah nak keluar, maka Bilal akan berjalan pergi ke tempat, kembali ke masjid, kembali ke tempat saf untuk azan, untuk iqamah. Jadi Bilal hanya akan iqamah bila Nabi datang. Bahkan biasanya Bilal tu berjalan di hadapan Nabi, Nabi berjalan belakang. Karena itulah hadis apa dia ni? Hadis Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina 'alaik, itu diriwayatkan oleh Bilal. Sebab Bilal yang dengar ya. Bilal yang dengar Nabi SAW. Dan kata Dr. Faruk Hamadah, Dr. Faruk Hamadah, apa dia ni, pensyarah di Universiti, bukan, di Darul Bayda ni, anak murid saya Abdullah Siddiq Umari. Beliau sebut dalam kitab dia Fadailus Sahabah, kalau tahiyat tahqiq Fadailus Sahabah Al-Imam An-Nasa'i. Dalam tahqiq itu beliau sebut Nabi melihat tapak kaki Bilal di dalam syurga kan. Mana melihat Nabi mendengar khasyatana alina. Itu mana berjalan mendahului Nabi. Mana seperti mana dia ketika di dunia ni dia berjalan depan Nabi SAW ketika bersemayang, maka Nabi juga melihat dalam mimpi baginda SAW, Bilal tu, tapak kaki Bilal tu di depan baginda SAW dalam syurga. Baik. Walhasil, apabila Bilal sampai ke tempat dia, sama ada Nabi belum sampai dah ataupun belum lagi, Bilal akan qamat. Bilal akan qamat. Bila Bilal akan qamat, maka orang akan bangun. Nah, maka ni kita faham. Nabi SAW bersabda, "Fala taqumu hatta tarawni." Janganlah kamu bangun sehinggalah kamu melihat aku. Mana supaya apa? Hikmatnya kata ulama supaya tidak lama berdiri tunggu imam. Supaya tidak kata afdalnya bangun itu selepas daripada selesai qomat. Baru bangun. Sebelum bangun qomat, bangun lagi. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Line putus Ustaz. Ketemu kita.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal Waalaikumsalam. telefon lah. Dia ada masalah sikit. Baik. Dengar kah? Dengar Ustaz. Ya. Tukar telefon. Pak tu tukar kepada telefon lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi fala taqumu hatta tarawun. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sunat bangunnya apabila selesai muazzin qamat. Baru disunatkan bangun. Adapun dalam mazhab lain ada mazhab yang bangun ketika qamatus solah, ada yang boleh bangun ketika mula azan lagi. Mula qamat tu boleh bangun dah. Dalam mazhab Syafi'i ketika selesai daripada azan tu baru qamat. Jadi kenapa? Sebab supaya tidak lama berdiri lah. Supaya tak lama berdiri. Dan sunatnya di sini satu adab lah daripada adab azan, jangan qamat sebelum daripada kita tahu siapa tu imam. Apabila imam sudah muncul baru kita boleh qamat. Jangan qamat dulu baru tanya, mula kamu dah tu imam, kamu dah tu imam. Itu tidak boleh. Mesti sudah ada imam. Maka muazzin tanya, boleh ke tak jadi imam? Siapa-siapa kalau imam yang berkenaan tak mari, ataupun imam ratib tak mari, ataupun tak sampai lagi lewat, maka kalau nak diqamatkan, maka kita pastikan ada imam dulu, barulah diqamat. Jangan qamat dulu, baru kamulah tu imam, kamulah tu imam. Itu tak boleh jadi perpanjangan masa pula. Fala taqumu hatta tarawni. Dan sunatnya kalau contohnya apabila sudah diqamat tu, kalau qamat itu untuk imam yang lain, kalau imam yang sebenar datang, maka imam itu sunatnya mendahulukan orang lain atau mendahulukan imam yang diqamatkan azan itu untuk dia. Maknanya kalau contohnya tengah-tengah orang qamat sembahyang, masuklah Syekhul Azhar dalam masjid. Jadi tadi muazzin qamat itu kerana apa? Tak kata Syekhul Azhar, kata kata mufti wilayah lah datang contohnya. Mufti wilayah contoh nak datang, takut atau jauhnya Syekhul Azhar Hafizahullah Ta'ala. Tak, katalah mufti wilayah, mari. Tengah kita, tengah duduk, kita qamat dah, qamat untuk imam kita. Maka afdalnya walaupun segan kitanya, afdalnya bagi mufti wilayah ataupun orang yang alim yang baru sampai itu daripada takbir itu, so sekiranya dia mendahulukan tuan orang yang mana diazan ataupun diqamatkan kerana dia. Mana muazzin qamat kerana imam ni, maka dialah jadi itu. Perkara yang sama akan berlaku pada zaman Imam Mahdi dengan Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam. Fala taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan hendaklah kamu duduk di atas tenang dan juga waqar. Waqar kata Imam Nawawi, tenang dalam keadaan segi hai'ah. Dari segi hai'ah dan kelakuan, mana tenang. Kita semua itu dengan tenang. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala. Sebenarnya saya bercadang nak baca sampai ke hadis 40. Tapi saya rasa lewat sangat. Nak baca Fathul Mubin pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Ustaz boleh nak tanya ke soalan? Boleh. Untuk mengetahui, adakah riwayat yang menyatakan bahawa Nabi pernah azan dan juga iqamah? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua pula, ni Ustaz Azan nak minta maaf tu, dia tak boleh buka video. Dia ada tanya soalan. Ada orang mengajar kata kita azan ni sunat tarjih. Tapi bila mana muazzin tidak tarjih, maka tak sunatlah jawab azan tadi. Sunat tarjih. Sunat tarjih kan? Azan. Jadi bila mana muazzin tadi tidak tarjih, maka tak sunat jawab. Ini juga ada persoalan-persoalan yang lain kan? Baik, wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawab soalan pertama dulu.
Soalan pertama tu setakat ni tak jumpa lagi lah. Tak jumpa tu saya tak jumpa ni tidak mau tamat mana sebab saya bukan orang hafiz dan ilmu hadis pun. Pernah kau Nabi azan tak? Pernah kau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam azan. Cumanya dekat Sarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan. Tidak pernah azan dan juga tidak pernah qamat. Kenapa? Sebab kalau Nabi sendiri qamat, Nabi sendiri azan, maka ketika tu hukum sembahyang berjemaah itu jadi wajib. Dan akan jadi dosa besar orang tak pergi sembahyang. Dosa besar orang tak pergi sembahyang pada zaman Nabi dan juga zaman-zaman yang berikutnya. Jadi hikmah yang pertama Nabi tidak pernah azan ialah kerana supaya tidak menjadi wajib. Sebab bila Nabi panggil istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kerana hendak kamu memperkenankan bagi Allah dan juga bagi Rasul apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang memberi kehidupan kepada kamu. Baik. Jadi dari segi amalannya yang diterangkan dalam hadis Nabi ayat Al-Quran tu, kalau Nabi panggil ketika kita semaya pun kita kena jawab. Kita kena memperkenankan seruan Nabi. Maksud memperkenan tu bukan bererti kita kena sebut labbaika ya Rasulullah dan tidak batas semaya. Kalau Nabi panggil kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita dalam solat, maka kita mesti jawab labbaika ya Rasulullah. Baik, di sini perbahasan di sisi ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i Imam Bajuri bahas. Boleh ke tidak kalau Nabi Isa panggil kita nanti di akhir zaman? Kita tengah semaya ataupun Nabi Isa bin Maryam masa tu sudah turun dah, masa zaman Imam Mahdi. Maka Nabi Isa panggil kita, ya Izzuddin contohnya. Mana macam mana jawab ke tidak? Jadi kata Imam Bajuri, wajib juga jawab. Wajib juga jawab. Nabi Isa AS kias dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa panggil AS, maka kita juga jawab juga, wajib jawab, cuma batas sembahyang. Batas sembahyang. Sebab apa? Sebab mukhatabah. Jadi di sana ada kelainan hukum kalau benda tu panggilan itu dibuat daripada Nabi, mesti dijawab. Mesti dia orang wajib dijawab. Jadi kalau Nabi azan, maka akan memberatkan kepada manusia. Maka oleh kerana itu Nabi kita SAW tidak diriwayatkan atau tidak dinukilkan daripada baginda SAW Nabi pernah azan dan Nabi pernah qamat. Satu. Yang kedua alasannya katanya kerana Nabi kita kana amaluhu SAW dimatan. Adalah amalan baginda apabila Nabi buat sesuatu amalan Nabi akan mengekali. Nabi buat satu kau Nabi akan tak akan tinggal. Maka oleh kerana tidak mahu meninggalkan amalan maka Nabi tak pernah tinggalkan. Nabi tidak pernah azan. Sebab kalau Nabi azan sekali Nabi akan buat siapa wafat. Maka itu beza baginda SAW dengan kita, maka itu antara hikmah. Itu soalan pertama lah. Masalah jawab azan ni bila saya pernah tanya. Walaupun soalan tu ini kali kedua saya ditanyanya. Cuma kalau kita tengok pada zahir hadis, idza sami'tumud nida faqulu mithla ma qala al-muazzin. Hendaklah kamu berkata ataupun kamu menjawab seperti mana apa yang dikata oleh muazzin. Baik, sekarang ni kita dengar azan tak? Kita tak dengar tarjih ataupun muazzin tidak tarjih. Sekarang dia azan tak? Sekarang dia azan ke tidak? Jadi tidak menjawab azan kerana kecuaian ataupun muazzin dalam suatu adab daripada adab. Sunat tak sekarang ni? Sunat jawab azan, tapi kalau dia tidak tarjih kita tak sunat jawab azan. Itu saya rasa jauh daripada kehendak sunnah Nabi SAW itu. Kenapa adakah kecuaian dia tidak tarjih itu sampai begitu sekali? Kita mengharamkan diri kita daripada jawab azan, sedangkan dia azan. Cuma azan tidak sempurna. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kaedahnya al-ibratu bi'aqalli ma yanṭaliqu alaihi al-ismu. Dia sekarang sudah azan. Baik, azan dia sempurna tak? Tak sempurna. Azan dia tak sempurna. Baik, mengikut kaedah mazhab Syafi'i, apabila dia azan itu sekurang-kurang azan, maknanya cukup daripada Allahu Akbar sampai kepada akhir. Tarjihnya tak ada. Tarjih mana tak sempurna lah azan dia. Baik, adakah cacat? Adakah dinamakan azan?
Dengan adakah tetap dinamakan azan kalau tak ada tarjih? Jawab dia dinamakan azan juga. Maka apabila nama azan juga, maka kita sunat juga jawab. Boleh? Ni wallahu alam, saya ambil jawapan ni daripada jawapan guru saya Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah taala. Baik. Seperti juga orang tanya, ini soalan sebenar saya kepada Ustaz Syekh Ahmad Hajin hafizahullah taala wa nafa'ana bih. Macam mana kalau orang tu azan tak betul? Contohnya dia panggil Allah Akbar. Kan bar tu tak boleh panjang. Bar tu tak boleh panjang. Tiba-tiba dia panggil, dia azan panjang. Tak betul tajwid. Berat lagi. Jadi kita dengar azan tu kita dengar bukan azan. Jawapannya walaupun dia baca salah, walaupun dia takbir itu tak kena dengan tajwidnya bar, panggil dan sebagainya, yang kita dengar itu ialah azan, maka kita tetap sunat. Maka jawapan daripada Syekh Ahmad Hajin, bila saya tanya soalan ni, jawapan beliau sunat juga jawab, cuma janganlah kita azan seperti dia, ataupun jangan kita jawab seperti dia. Sebab kalau kita berpegang dengan zahir, kalau dia baca salah, kita kena baca salah jugalah. Faqulu mithla ma qala al-muazzin. Hendaklah kamu jawab seperti mana apa yang disebut oleh muazzin. Kalau muazzin baca panjang, kita baca panjang juga. Tak. Bahkan mana baca panjang tidak bertepat. Maknanya kalau dia baca salah, kita jawab dengan betul. Itu kata jawapan daripada Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah. Sebab apa? Sebab dia masih lagi menjawab, dia masih lagi azan. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh ke nak tanya soal lagi? Boleh kok. Pasal semaya Jumaat ni di Kelantan ni ke arheb 40 orang je ahli Jumaat. Jadi di Kelantan ni 40 orang dibenarkan untuk 40 orang untuk ahli Jumaat untuk Jumaat. Ya. Jadi di masjid itu pula depan Ana ni dia orang kata badide. Siapa pergi awal boleh. Okey, jadi bila pergi tu ini pesan dah. Okey. Jadi siapa hok boleh dah mari ni tak payah marilah minggu depan. Gitu. Jadi dia ayat. Jadi boleh kau kita lagu tu. Mana minggu depan kita payah pergi sebab dah peluang kat lain. Allah, susah dia jawab apa itu. Susah nak jawabnya. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Susah nak jawab siapa. Kalau saya ambil jawapan daripada Syekh Nuruddin, jawapannya kita ada bertemu dengan perintah Allah, dengan apa perintah daripada waliul amri ataupun daripada pihak berkuasa. Kalau bahasa lebih tepat, perintah daripada Allah satu, kita sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Yang kedua, kita juga mesti mentaati arahan pihak berkuasa. Kemestian tu boleh tahu dah sebab dia pihak berkuasa, kan? Jadi perintah Allah SWT setiap orang wajib disembahyang. Yang tidak ada uzur dan sebagainya wajib disembahyang jemaah. Tinggal lagi kebijakan kita dalam kita mengikuti perintah ataupun mengikuti arahan pihak berkuasa. Jadi kalau arahan diarahkan supaya tak datang tu, mungkin kita takwilkanlah. Takwilkan supaya nak mentaati arahan pihak berkuasa. Tapi di sana maaflah kita kata ada sedikit pertembungan lah. Sebenarnya benda ni balik kepada kebijakan pengurusan masjid lah. Benda tu tidaklah, kalau ada di sana kebijakan pengurusan masjid, walaupun tidak dibenarkan sembahyang dalam masjid, dia boleh sembahyang di luar. Boleh sembahyang di luar, hatta kalau kita nak ikut tapak yang lemah sekalipun, kita sembahyang dua pagar pun ikut tapak imam apa dia ni, Imam Malik dan sebagainya.
masih lagi boleh. Jadi tak payahlah bagi arahan, tak payah mari masjid. Sebab apa? Sebab memang fardu ain tu. Di sana ada arahan itu. Jadi saya sebenarnya mengelak jawab personal lagi ni. Daya upayalah kita rakni kedua-dua. Dan kita tahu bila bertemu perintah Allah dengan perintah Rasul dengan perintah yang lainnya, maka kita dahulukan perintah Allah dan Rasul. Jazakallah. Soalan-soalan begitu bahaya juga tu sebab berkait dengan mudah-mudahan tak ada masalah lagi. InsyaAllah. Masuk Fathul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال المصنف رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا في الدارين امين يا رب العالمين. قال أحمد sampai dah? Situ kan? Betul, Ustaz. قال رضي الله عنه أحمده على جميع نعمه. Aku memuji akan dia, akan Allah di atas sekalian nikmat-nikmatnya. Qala ay asifuhu bi jami'i sifatihil jamilati. Dia kata, aku mensifat akan dia, aku mensifat akan Allah dengan sekalian sifat-sifatnya yang indah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya tidak terkira, tidak terhitung, bahkan kita tak mampu pun nak hitung sifat-sifat Allah Taala. Tidak terhenti pada 20 sifat sahaja. Semua 20 sifat itu kata ulama yang wajib kita ketahui secara tafsili. Adapun secara ijmal, Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaannya layak baginya. Baik, maka bila kita sebut Ahmaduhu, katanya Imam Ibn Hajar, asif makna dia. Aku mensifat akan Allah dengan sekalian sifat-sifatnya yang indah. Wa zikrul hamdi, atau wa zakarul hamdi juga. Wa dzakaral hamda marrataini lil jam'i baina naw'aihi al-waqi'i fi muqabalati sifatihi ta'ala wal waqi'i fi muqabalati ni'amihi allati min jumlatiha at-tawfiqu li hadha at-ta'lifi. Dan menyebutlah oleh Imam Nawawi akan puji ni, alhamdulillah tu 2 kali. Ada alhamdulillah awal pada awal kita ada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardi. Tu puji kali yang pertama. Sekarang dia sebut pula kali yang kedua, ahmaduhu dengan jumlah fi'liyah. Kalau yang pertama dengan jumlah ismiyah. Dia kata lil jam'i. Kenapa dia sebutkan 2 kali alhamdulillah pujian kepada Allah dalam khutbah ni? Kerana menghimpunkan di antara kedua-dua bagainya. Kedua-dua bagai apa? 2 bagai hamdu. 2 bagai bagi pujian. Pada pujian tu ada 2 bahagi. Bagai yang pertama, al-waqi'i fi muqabalati sifatihi ta'ala. Puji yang bersetentang ataupun yang jatuh ia, yang berlaku ia dalam berhadapan dengan sifat Allah. Kita puji kerana sifat kebesaran Allah. Puji pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Mana puji kerana kebesaran Allah Taala. Puji yang kedua, wal waqi'u, ataupun nauk yang kedua bagi puji itu ialah pujian yang berlaku
fi muqabalati ni'amihi. Pujian kerana berdepan dengan nikmat Allah. Jadi pujian pertama tu nikmat Allah ada ke, tak ada nikmat Allah ke. Puji satu, puji ke atas nikmat. Puji yang kedua, puji kerana Allah Ta'ala berhak dipuji. Walaupun nikmat dia sampai ke tidak pada kita sebenarnya. Nikmat sampai tiap masa pada kita sebenarnya. Tapi dari segi alhamdulillah, puji itu memang selayaknya ataupun mustahak bagi dia. Jadi ini puji yang kedua. Fi muqabalati ni'amihi, pada berdepan ataupun berhadapan dengan nikmat-nikmat dia, allati min jumlatiha, yang mana sebahagian daripada jumlah nikmatnya nikmat Allah Ta'ala, at-taufiqu lihadha ta'lifi, memberi taufik oleh Allah bagi penyusunan karangan ini. Mana Imam Nawawi memuji Allah kerana dia, Allah Ta'ala memberi taufik kepada dia untuk menulis kitab ini, kitab hadis 40 ni. Jadi satu, puji yang pertama kerana Allah Ta'ala itu layak dipuji. Yang kedua, puji yang kedua kerana Allah Ta'ala beri taufik kepada dia untuk tulis kitab ni. Ini kalau kita andaikan bahawasanya khutbah ini ataupun mukadimah kitab ini ditulis selepas pada dia tulis isi kitab. Sebab orang menulis ni katanya ustaz, katanya ahli ilmu, sama ada dia tulis mukadimah pada awal kitab ataupun tulis mukadimah tu selepas selesai kitab. Qala wa hadha tsani huwa syukru kama marra. Bermula ini yang kedua, alhamdulillah tsani al-waqi'u fil muqabalati ni'am huwa syukru. Itulah yang dinamakan syukur. Jadi puji yang kedua ni lah puji yang berhadapan ataupun yang berdepan, yang bersetentang dengan nikmat, dia panggil syukur. Ialah kita menyebut memuji Allah di atas nikmat yang begitu banyak. Kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu memuji akan aku atau sekiranya kamu bersyukur dengan cara memuji aku akan tambahkan. Nescaya aku akan tambah, benar-benar akan tambah. Aku demi sesungguhnya aku akan tambah pada kamu. Tambah nikmat lagi. Jadi syukur tu selepas ada nikmat. Bila kamu syukur, tambah lagi nikmat. Wa khussa, atau boleh baca wa khussa, boleh. Wa khussal awwalu bil jumlatil ismiyati. Kalau kita baca khussa pun boleh. Kalau kita baca khassa pun boleh. Kalau khassa kembali pada muallif. Imam Nawawi mengkhususkan alhamdal awal, puji yang pertama dengan jumlah ismiyah. Mana alhamdulillah, mana mula dengan isim. Jumlah tu mula dengan mubtada' wa khabar. Isimnya alhamdulillah. Adallati ay allati tadullu ala subuti wal istimrar. Yang mana jumlah ismiyah itu memberi faham, menunjuk ia ke atas tetap. Wal istimrar, dan keberterusan. Dia tak berubah. Sebab isim tu lah. Subut, tetap. Wathani bil fi'liyah ay wal khussa tsani, ataupun telah mengkhususkan pujian yang kedua tu dengan jumlah fi'liyah ay bil jumlatil fi'liyah. Ad-dallati, yang menunjuk oleh ia jumlah fi'liyah ala tajaddudi, di atas membaharui ataupun di atas sentiasa baru. Mana sebab fi'il ni dia sifat dia berubah sama mengikut masa. Ada fi'il amar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Mana kalau fi'il mudhari' macam sini fi'il mudhari', ahmaduhu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana sedang berlaku dan lagi akan datang. Mana benda sentiasa baru. Kalau kita terjemah, aku memuji Allah sekarang dan selama-lamanya. Maknanya sentiasa membaharui pujian aku. Dia kata, itu menunjukkan sentiasa membaharui. Watta'aqub, dan silih berganti. Watta'aqubi, mana lepas satu puji, lepas satu puji. Mana sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, lam ta'lil. Ta'lil ni ta'lil bagi apa ni? Lam ta'lil pertama ni ta'lil bagi taksis yang pertama. Yang dia panggil al-laf wan nashru ni.
Ta'lil ni ta'lil bagi pertama. Kenapa yang pertama dengan jumlah ismiyah? Ini ta'lil bagi jumlah ismiyah ni ta'lilut takhsis hamdul awal dengan jumlah ismiyah listiqidamis sifati. Itu kerana sedia sifat. Mana kerana sifat Allah Ta'ala tu sifat yang qidam. Sifat yang tiada permulaan. Maka wastimrariha dan keberterusannya. Keberterusan mana kekalnya, bakaknya sifat tu. Sifat Allah Ta'ala tu kekal dan bakak. Mana tidak ada permulaan dan tidak binasa. Maka munasabah muji Allah itu yang pertama dengan jumlah ismiyah. Sebab apa? Jumlah ismiyah tu menunjukkan tetap. Wa tajaddudin ni'ami, dan juga kerana sentiasa membaharu nikmat. Nikmat ni sentiasa baru setiap saat. Kalau Syekh Ali Jumaah dia selalu sebut antal an ghaira antal allati qabla al-an. Kamu sekarang ni bukan kamu sebelum ni. Sesaat sebelum ni kamu lain. Sekarang ni kamu lain pula. Nikmat yang lain pula. Allah Ta'ala jadikan kita ni setiap saat. Allah Ta'ala jadikan kita ni setiap saat, setiap detik. Sebelum ni Allah Ta'ala jadikan kita, sekarang Allah Ta'ala jadikan kita. Maknanya Allah Ta'ala mencipta dan Allah Ta'ala indak. Maknanya Allah Ta'ala teruskan keberadaan kita ni. Setiap masa kita dalam nikmat Allah Ta'ala. Wa ta'aqubiyah, dan berselisih ni, mana bersilih ganti nikmat atas kita. Wa fil ablari minal hamdaini kalamun bayantuhu fi syarhayil alfiyati wal irsyadi. Dan pada, mana telah sabitlah, pada yang terlebih mubalaghah daripada dua pujian ini, itu ada perbicaraannya. Ada kalam, ada perbicaraan. Bayan tu aku telah sebut akan perbicaraan ini. Bayan tu ay bayan tu kalama fi syarhayil alfiyati wal irsyadi. Ke dalam dua syarah alfiyah dan syarah irsyad. Syarah alfiyah Imam Ibn Hajar ni kita pernah jumpa. Apa syarah alfiyah mana ni? Siapa dia pernah tengok syarah alfiyah Ibn Hajar? Alfiyah mana? Alfiyah nahwu kau? Tak ada jumpa lagi. Takat ni. Syarah alfiyah Ibn Hajar. Alfiyah mana? Tak alfiyah nahwu kau? Alfiyah apa? Wal irsyad syarah Fathul Jawad lah. Matan Irsyad Ibn Muqri. Ingat pula dia Ustaz Fauzan? Ustaz Fauzan ingat? Al-Ma'mulah Ustaz Yaakob ayat. Jadi aku Tak teringat. Tak teringat. dia tanya kan kita macam kita gitu, kitab ke dia fiqh yang paling payah. Ingat? Ingat tu. Fathul Jawad syarah Irsyad Ibn Hajar. Masya-Allah. Kitab paling payah. Baik wal irsyad. Paling payah memang payah sungguh. Tapi benarnya segi relatifnya lah. Kitab Ibn Hajar payah belakang. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat lah kepada dia. Dia nak akak otak kita sebenarnya. Ala jami'i ni'ami. Tapi walaupun payah pun orang belajar juga dia. Katanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, sebab dia niat comel. Kerana bersihnya niat dia tu orang belajar juga kita dia walaupun payah. Qala ala jami'i ni'amihi, di atas sekalian nikmat-nikmat Allah. Mana aku memuji akan Allah. Mana kalau kita terjemah dengan cara cuba nak menunaikan sepenuhnya makna Ahmaduhu tu, aku memuji Allah sekarang dan selama-lamanya. Di atas sekalian nikmat-nikmatnya. Mana yang silih berganti. Tu dia. Jam'i ni'matin. Ni'ami itu jamak bagi nikmat. Mana mufradnya nikmat, ni'ami itu jamak. Wa hiya linul aishi wa qasbuhu. Itu tarikh nikmat. Jadi ni faedah yang kita dapat daripada kitab-kitab Ibn Hajar ni. Kadang-kadang kalau kita buka kamus ni, kita tak boleh tentu dapat ayat-ayat ni. Kalau siapa yang nak kaji, enggak buka lah kamus kan, tak banding dengan kitab kamus. Lagu mana takrif nikmat dalam kamus. Sebab dia ayat ni hak apa habis dah kita ni. Nikmat tu sebab kalimah
Nikmat tu istiqaq dia daripada na'am. An-na'amu istiqaq dia daripada nu'umah, kelembutan kan? Daripada apa kaitan nikmat tu jadi apa makna nikmat? Wahya linul aish. Kelembutan kehidupan. Keselesaan kehidupan. Wa khasbuhu dan suburnya. Maknanya majunya kehidupan. Kalau kita terjemah macam mana hidup subur, majunya kehidupan. Lazim daripada subur tu tak? Maju, tumbuh dan maju lah. Mana hidup kita tu bertumbuh, berkembang dan maju. Nikmat lah tu. Kalau mundur, tu macam Allah tak nak tarik nikmat. Awis syai'u tu tak tu awal tanwid. Tu ta'rif tamu. Ni dia mempelbagaikan ta'rif. Awis syai'ul mun'ami bihi. Ataupun sesuatu yang diberi nikmat dengannya. Idh kathiran ma ya'ti fi'lun bima'nal maf'uli. Sebab terkadang banyak dia kata datang fi'il itu ataupun fi'lun lah. Bima'nal maf'ul. Nikmatun tu ada wazan fi'lun. Satu nikmatun. Baik, fi'lun bima'nal maf'ul. Ada juga fi'il dengan makna maf'ul. Bukan kata memberi nikmat tak. Tapi mana benda yang diberi nikmat dengan dia. Kadzabhi. Seperti menyembelih dengan makna sembelihan ataupun benda yang disembelih. Wan naqdi. Dengan mana benda yang naqdi, mana benda yang meruntuh ataupun benda yang diruntuhkan dengan dia. Naqdi. War ra'yi. Ra'yi mana benda yang diternak. Wattahni. Tahni mana kisar. Mana benda yang dikisar. Wa ma'adzalika la yunqasu. Serta demikian itu, walaupun banyak pun tidak dibuat kisar. Tidak boleh nak buat kias. Tidak terkias dengan dia. La yunqasu ataupun la yanqasu. Kalau kita kata fi'il dengan makna maf'ul tu boleh buat qiyas. Banyak dah. Jadi saya beli pada Ustaz Zulkifli, saya Ustaz Zulkifli Zakaria, saya belajar Fathul Nada dengan dia Hafizahullah. Dia kata qiyas tu boleh qiyas. Kalau pertamanya banyak, yang kedua tak banyak istimal tak. Banyak istimal, yang keduanya tidak syah segi kaedah. Jadi kalau ada istimewa pun kadang-kadang kalau istimewa tu kaedah tidak mengikut kaedah tak boleh qiyas juga. Nanti kena rujuk balik lah. Tapi saya ni kitab saya belajar dengan dia tak nak rujuk. Sebab sudah terbakar, ya Allah. Waqala. Kena anak-anak waliyadzubillah. Sebab nak beli, sebab ni lah beli hak halabi ke. Itulah musibahnya kalau pakai halabinya. Kalau pakai halabi tu sebab kononnya tak ada bitih dah, nak jimat duit lah, nak beli apa. Apabila berlaku gini kan, hang berai mata lah weh. Berai mata lagi tak ada. Sebab saya ingat saya kitab yang paling banyak nahu saya mengaji secara penuhnya kitab Fathul Nada. Fathul Nada tu paling rata lah. Sikit sangat ya tu. Yang depan sikit. Orang lain tu tak mungkin lah mengaji dengan Ustaz Zulkifli. Tapi tu saya tarik nikmat weh. Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti lain kali. InsyaAllah. Qala al-Fakhrul Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Al-Khatibur Ra'i. Ibn Khatibur Ra'i. Hiya al-manfa'atu. Al-maf'ulatu ala jihatil ihsani ilal ghairi. Ayatnya Ibn Hajar tolong kita ni. Kita tak rajin dah nak baca kitab Fakhrul Razinya. Jadi kita tapi dia awak mari mendekat kepada kita berkata Fakhrul Razi. Hiyal manfa'atu, dia kata. Tadi tahnu tadi maksudnya apa? Tahnu tadi maksudnya dakik dalam gandum. Gandum tu orang nak panggil tahnu. Faham.
Sebab dia kisah kan, benda dia kisah. Hiyal manfaatu, nikmat tu ialah manfaat. Al-maf'ulatu ala jihatil ihsan. Yang dikerjakan dia di atas pihak memberi baik. Manfaat yang dia beri atas jalan memberi kebaikan. Mana semata-mata pemberian yang baik, tidak ada manfaat. Kalau dalam kita pernah lihat baik ada makna tak? Baik ada makna tu bukan nikmat tu. Tu ujian daripada Allah Taala kepada kita. Kalau ada orang buat baik dengan ada tujuan lain. Ni pemberian yang semata-mata nak memberi kebaikan kepada kita. Qala daripada sini kita pergi kepada ta'rif rezeki nanti. Rezeki itu ma yanfa' walau muharrama kan. Bermula rezeki itu benda yang memberi manfaat. Jadi di sini kita akan pergi pada Allah Taala pernah beri ke nikmat pada orang kafir di dunia ni. Jadi indah tahqiq zahirnya Allah Taala bagi nikmat, pada hakikatnya Allah Taala tak bagi nikmat satu pun pada kafir. Sebab hujung jatuhnya istidraj. Orang-orang yang Allah Taala tentukan mereka tu mati dalam keadaan kufur, maka Allah Taala tak pernah beri nikmat pada mereka satu pun di dunia. Semuanya yang Allah Taala beri pada mereka tu istidraj. Wa qila la budda min taqyidil manfaati bil hasanah bi annahu la yastahiqqu syukra illa biha, ataupun la yustahaqqu syukru illa biha. Ada qil qaul dha'ifan, tidak mesti diqaidkan. Maksud diqaid maksud mesti diikat manfaat tu ataupun disifatkan manfaat tu tidak manfaat mutlaqah, tapi mesti sebut manfaat yang baik, manfaat yang elok. Mana kita kata al-manfaatul hasanatul maf'ulatu ala jihatil ihsan. Mana diqaid perkataan Imam Bajul Imam siapa dia ni, Imam Ibnu Fakhruddin Ar-Razi diqaidkan. Li'annahu la yustahaqqu syukru, ni ta'lil bagi taqyid ataupun ta'lil bagi kerana tidak berhak disyukuri sesuatu nikmat itu melainkan illa biha ay bil manfaatil hasanah, dengan manfaat yang baik. Wal haqqu ay wal qaulul haqqu lah ada mu'tibari hadzal qaid, tidak diambil kira dengan qaid ini, qaid hasanah. Li jawazi an yustahaqqa syukru bil ihsan wa in kana fi'luhu mahdhura. Lianna jihata istihqaqi syukri ghairu jihati istihqaqi dhammi. Walihada istahaqqal fasiqu syukra bil in'amihi wa dhammi bi ma'siyatihi. Ya Allah, dia panggil infikakul jihad, berbeza jihad yang berbeza. Dia kata sekarang Allah Ta'ala bagi nikmat dah, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Baik, maka bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, yang namanya nikmat itu mestilah manfaat yang baik, manfaat yang elok, barulah dia menasabah dengan syukur, ataupun barulah berhak disyukuri. Nikmat itu berhak disyukuri sebab nikmat yang baik. Kalau Allah Subhanahu Taala beri nikmat yang tidak baik ataupun memberi manfaat, bukan nikmat, Allah Taala memberi manfaat kepada kita tapi manfaat itu tidak baik, seperti rezeki yang haram ataupun perbuatan yang tidak baik, yang mana pada hakikatnya perbuatan maksiat ataupun perbuatan apapun pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang makan rasuah contohnya, dapat duit juga, ya ada dapat manfaat juga lah daripada duit tu. Baik, dapat manfaat daripada duit, baik, wajib syukur tak? Gitu boleh kena bersyukur juga lah. Wajib syukur tak?
Jadi kata kalau kita tidak baik, tak boleh nak syukur kata nikmat yang tak baik dah. Ataupun pemberian yang tidak baik, manfaat yang tidak baik. Dia kata tidak mesti juga dia kata tidak diambil kira sebab sekalipun perbuatan itu perbuatan yang dilarang daripadanya ataupun dilarang daripadanya mahdhura li anna jihat istihqaq, kerana jalan berhak syukur itu jalan mustahak syukur itu bukan jalan mustahak zam, maknanya daripada sudut yang berbeza. Daripada sudut yang berbeza. Ni kalau rasuah tak sesuai. Tak ada, kalau kita contoh rasuah tak sesuai. Contohnya kita kata macam mana? Orang buat maksiat. Tengok. Tidak ada seorang pun buat maksiat kepada Allah melainkan dia buat maksiat dengan nikmat yang tak labih pada dia. Sama ada nikmat mata. Ataupun nikmat telinga. Ataupun nikmat tangan. Nikmat kuasa. Nikmat apa yang Allah Ta'ala beri dia. Tidak ada satu pun nikmat. Tidak ada satu pun maksiat yang dilakukan melainkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Bila seorang itu buat maksiat, mana dia tak bersyukur. Betul tak? Baik, sekarang dia kena bersyukur tak dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri tu. Dia kena bersyukur. Jadi sebab syukur Allah Ta'ala beri. Tapi salah guna dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu menyebabkan dia dicela. Mana celaan itu dah datang daripada pihak apa dia ni, daripada datang pada pihak dia salah guna. Tapi nikmat tu ada, dia wajib syukur juga. Nikmat ada pada dia. Walaupun nikmat yang dia salah guna tu wajib disyukuri juga. Ataupun berhak disyukuri juga. Walihada, kan oleh hada ai wali kerana berbezanya. Kerana berbezanya jihad syukur dengan jihad cela tu, istahaqqal fasiqus syukra. Mana berhaklah orang yang berbuat maksiat, orang derhaka kepada Allah tu, dia berhak syukur. Maksudnya dia mustahak bagi dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala bagi nikmat dia walaupun dia salah guna nikmat tu. Bi'in'ami, kan dengan sebab pemberian nikmat Allah Taala ke atas dia. Wadh-dhammi ay wastahaqqa dhamma bimaksiyatihi. Maka dia berhak dicela kerana dia derhaka kepada Allah. Baik. Dah habis sikit dah. Dah habis pun panjang ni, tapi saya rasa kena berhenti dulu lah. Saya minta maaf lah. Kena berhenti dulu. Waqtalafu halis alillahi subhanahu wa ta'ala nikmatun ala kafin dunia. Tadi kita sebut dah lebih kurang tadi. Tak apalah, wallahu subhanahu wa ta'ala, kita berhenti dulu kilah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tanya soalan-soalan dia berkait dengan pemerintah ya. Sebab takut demo apa, takut demo fikir demo je. Ya kita jawab ni jadi tersusah dengan pihak yang berkuasa. Itu yang maksudnya. Ada seorang guru kita. Seorang guru kita ya semua orang dalam insya-Allah. Dia ni pesan jangan tanya apa-apa pak soalan masuk dalam Islam Hadari dulu. Dia kata jangan tanya soalan Pak Indra Islam Hadari ya. Jangan tanya, tapi kalau saya tanya saya jawab. Jadi tolonglah. Atas dasar baik itu jangan tanya. Sebab jawab pada kami susah. Sebab jawab tu kena jawab. Jadi tolonglah jangan susah ya. Jangan susah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ala wa ala. Kita tak tanya lah. Ustaz itu dia tak ada ni. Tak ada. Dalam ini kita biasanya dia tunggu tu sahib kita ada tu. Kalau dia duduk mana, duduk Kedah, duduk mana dia dalam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia tu wali Allah duduk mana-mana. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tak ada kita tangguh dulu lah. Sallallahu ala nuril mubin Muhammad
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.